Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Nama saya Atifah binti Abdul Ghazi dan nombor pendaftaran saya 17 DIB 20F1008. Saya daripada kelas DIB 1A. Sebelum kita pergi ke fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika, kita mestilah tahu tentang sejarah Selat Melaka. Sejarah Melaka bermula apabila para mesbara, iaitu seorang putera raja dari Palembang, telah terlibat dalam peperangan merebut tahta kerajaan Majapahit yang datang dari kerajaan Sriwijaya ke Temasek untuk mencari perlindungan kerana baginda telah ditewaskan oleh Majapahit. Tidak lama kemudian, baginda diusir dari Temasek oleh penjajah Siam. Baginda dan pengikut-pengikutnya mengundurkan diri ke Muar dan kemudiannya ke Sungai Ujong sebelum singgah di Bertam, iaitu berdekatan dengan muara Sungai Melaka. Satu peristiwa menarik telah berlaku di Bertam, iaitu anjing perburuan baginda telah ditendang oleh seekor pelanduk putih. Baginda amat kagum dengan keberanian pelanduk putih tersebut dan memutuskan untuk membuka negeri di situ dan menamakan negeri tersebut sebagai Melaka yang berasal dari pohon Melaka. Lokasi Melaka di Selat Melaka amatlah strategik kerana berada di antara laluan perdagangan timur dan barat. Pelabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Dengan ini membolehkan para pedagang melabuhkan kapal-kapal dagang mereka dengan selamat. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Jasmika Mazrin binti Muhammad Jasmanisa daripada DIB 1A. Nombor pendaftaran saya ialah 17DIB 20F1010. Hari ini saya akan membentangkan tentang Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika dari sudut ekonomi. Penggunaan mata wang logam yang diperbuat daripada timah dipanggil claims, wang emas, wang perak, wang timah dari Pedih, pasar Kembayat dan Gujarat. Urusan perniagaan terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah sistem tukar barang, iaitu sistem barter. Yang kedua ialah proses penjualan dan pembelian. Tom Paris mendakwa bahawa pengenalan dan penggunaan wang logam adalah pengaruh langsung dari tradisi perniagaan pasai. Bersama ini, saya sertakan gambar duit pada zaman tersebut di mana pada permukaan duit tersebut akan terdapat nama sultan yang memerintah pada zaman itu. Seterusnya ialah sistem sukatan dan timbangan. Penggunaan sistem sukatan dan timbangan dalam urusan perniagaan juga digunakan di Melaka, di mana urusan sistem sukatan dan timbangan ini menggunakan unit tahil dan katil, iaitu setahil sama dengan 16 emas. Seterusnya ialah kekayaan hasil mahsul. Kekayaan hasil mentah di Melaka menjadi tumpuan masyarakat antarabangsa. Kekayaan hasil mahsulnya juga menjadi salah satu faktor yang membawa kepada kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka. Faktor inilah yang menjadi daya penarik kepada masyarakat antarabangsa untuk tertumpu di negeri Melaka. Hal ini disebabkan mereka menyedari tentang tingginya hasil mahsul yang terdapat di Melaka ini. Antaranya seperti hasil hutan iaitu cengal, damar, rotan dan sebagainya. Sebagai buktinya, kira-kira pada tahun 1506, Raja Portugal telah mendapat maklumat tentang kemakmuran perdagangan Melaka.
Antara maklumat yang diperolehinya itu adalah dihantar oleh Vasco da Gama, iaitu ahli pelayaran barat. Malah dalam regimento bertarikh 16 April 1506, Raja Portugal antara lain telah membangkitkan tentang hal ehwal Melaka, antaranya mengenai kekayaan dan hasil mashulnya, kebesaran negeri Melaka, raja-raja Melaka, tentang orang Islam, perdagangan yang berlangsung di Melaka, harga-harga barang serta kegiatan perkapalannya. Yang terakhir ialah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian turut menjadi penyumbang kepada kemasyhuran Kerajaan Melayu Melaka. Kegiatan pertanian adalah begitu penting hinggakan kegiatan pertanian telah dijamin oleh Undang-Undang Negeri Melaka yang telah memperuntukkan tentang hak ketuanan, iaitu pengerjaan tanah, cara membela binatang ternakan dan juga cara berjual beli binatang ternakan. Namun begitu, pada umumnya tanah adalah milik raja, tetapi rakyat masih boleh untuk mengerjakan tanah seberapa banyak yang mereka mampu. Namun begitu, mereka tidak boleh untuk memiliki tanah tersebut. Sekian sahaja daripada saya, Jasmine Kamal Azwin binti Muhammad Jasmaniza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Khairuddin daripada kelas DIB 1A dengan nombor pendaftaran 17 DIB 20F1012. Tajuk saya pada hari ini adalah perdagangan dan dakwah di Melaka. Masuk perdagangan. Perdagangan telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada Kerajaan Melaka. Dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan laluan perdagangan di Selat Melaka, selain menjadi kuasa politik, ia telah menjadi kuasa ekonomi terbesar di Nusantara. Para pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Parsi, India, Cina dan alam Melayu telah mengunjungi Melaka dan menjadikannya sebagai pusat pertukaran barang-barang dagangan. Wujudan pelabuhan interport ini telah membolehkan Melaka mengatasi Samudera Pasai dari segi penguasaan ke atas Selat Melaka dan mengatasi Majapahit dari segi pengaruh politik yang khususnya pada abad ke-15 Masihi. Dengan kekuatan politik itu pula, Melaka dapat menguasai Selat Melaka sepenuhnya apabila Jambi menjadi wilayah taklukannya, sedangkan penguasaan ke atas kepulauan Riau Lingga yang lebih awal menjadikannya semua laluan perdagangan ke barat dari timur dan sebaliknya dikuasai oleh Melaka. Kekukuhan Melaka dalam penguasaan ke atas laluan-laluan perdagangan utama ini telah menjadikan Melaka sebagai pemerhatian utama kuasa-kuasa politik dunia, seperti mana Daulah Abbasiyah Kareha dan Daulah Ottomania yang telah membina hubungan rapat dengan Melaka untuk pengukuhan politik Islam dan dakwah. Dinasti Ming juga berbuat demikian untuk kepentingan mereka di Nusantara. Selepas kejatuhan Granada pada 1492 Masihi, negara-negara Kristian Katolik di Eropah turut menjadikan Melaka sebagai sasaran mereka dalam rangka menghancurkan Islam. Gerakan untuk menguasai pusat perdagangan di Melaka yang dibuat oleh Portugis telah membawa kepada penjajahan pada 1511 Masihi. Sedangkan di pihak Islam, kemajuan perdagangan ini dimanfaatkan untuk mengembangkan dakwah Islam di seluruh kepulauan Melayu sehingga rantau ini bertukar menjadi wilayah Islam. Yang terbesar aktiviti perdagangan yang berkembang pesat di Melaka ialah perkembangan dakwah Islamiah. Sebagaimana peranan Perlat dan Samudera Pasai sebelumnya, Melaka turut menjadi tumpuan para pedagang yang juga pendakwah dari setiap penjuru dunia. Para pedagang daripada Arab, Afrika Utara, Parsi dan India, bahkan Cina juga telah menggunakan perdagangan sebagai medium dakwah. Pertama, melalui aktiviti perdagangan, mereka menggerakkan serentak kegiatan dakwah termasuk membawa pendakwah-pendakwah ke Melaka dengan negeri-negeri lain. Kedua, para pedagang sendiri menjadi pendakwah bilhal di mana akhlak mereka semasa berdagang telah menarik minat orang Melayu kepada Islam. Dan ketiga, kegiatan ekonomi telah digunakan untuk membiayai dakwah sehingga para pendakwah, ulama, pelajar agama dan institusi agama termasuk masjid dan pusat-pusat pengajian Islam dapat memberi tumpuan kepada kegiatan mereka dengan dibiayai oleh para pedagang.
Kesan daripada para pedagang ini telah wujud perkampungan-perkampungan Islam di Melaka, sehingga ada orang Islam dari Arab dan India diberikan kedudukan dalam kerajaan seperti Makhdum Abdul Aziz dari Hijaz dan Tul Ali daripada India. Orang-orang tempatan kemudian memeluk Islam dan belajar agama selepas Sultan Melaka memeluk Islam. Kesan daripada kegaguman baginda melihat akhlak para pedagang Islam, keadaan ini membentuk proses untuk mengislamkan Melaka. Kemudian, para pedagang di Melaka turut menyebarkan Islam kepada pedagang luar yang berada di Melaka, selain menghantar para pendakwah ke pulau-pulau Nusantara melalui aktiviti perdagangan. Dari Melaka, pedagang dan pendakwa bergerak ke Jawa, Maluku, Sulawesi, Mindanao, Borneo dan lain-lain. Pergerakan para ulama di Nusantara dalam menjejaki pulau-pulau dibantu sepenuhnya oleh para pedagang yang menumpangkan kapal-kapal dagang mereka sebagai kenderaan. Berbeza dengan wilayah daratan di Asia Barat, hampir keseluruhan gerakan dakwah di Nusantara berkembang melalui kapal-kapal perdagangan. Dalam konteks inilah, kemajuan dan kemakmuran perdagangan di Melaka menjadi pemakin berkembang dakwah. Teori bagaimana Islam disebarkan ke alam Melayu telah dikemukakan oleh beberapa sarjana barat. Teori yang tertua sekali menyatakan bahawa agama Islam disiarkan ke alam Melayu melalui saluran perdagangan seperti yang dikemukakan oleh Tom Pires pada tahun 1515. Teori ini menyatakan bahawa proses Islamisasi di Kepulauan Melayu dilakukan secara aman oleh pedagang-pedagang yang tinggal di beberapa tempat dan berkahwin dengan wanita-wanita setempatan. Anne Crom berpegang kepada pendapatan yang sama. Beliau menekankan tentang persamaan di antara proses Islamisasi dengan proses penyebaran agama Hindu di alam Melayu sebelum kedatangan agama Islam. Beliau juga berpendapat bahawa penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam. Y.H. Green juga berpendapat kepada teori yang sama dan menambah bahawa apabila perniaga-perniaga yang kaya telah berkahwin dengan keluarga pemerintahan setempat, sedikit demi sedikit mereka dapat menguasai politik negeri berkenaan. Menurut catatan Cina, pedagang-pedagang Islam sudah ada di kawasan perairan Melaka sejak pertengahan abad ke-7 lagi. Pedagang-pedagang Islam dipercayai telah mendirikan koloni-koloni mereka di perairan semenanjung Tanah Melayu, Sumatera untuk menjalankan kegiatan perniagaan. Selain menjadi perdagangan, saudagar-saudagar tersebut juga menjalankan kegiatan dakwah di kawasan-kawasan yang disinggahi. Ada yang di antara mereka tidak menjalankan kegiatan dakwah tetapi telah memberikan kemudahan kepada golongan-golongan pendakwa yang berkhidmat secara langsung dengan mengizinkan pendakwa menaik kapal-kapal mereka bagi menyebarkan dakwah dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dengan cara ini, Islam dengan cepat tersebar di Nusantara. Assalamualaikum, nama saya Hadfina Hanim binti Muhammad Rofi dari kelas DIB 1A, nombor matrik 17 DIB 20F1030. Hari ini saya akan menceritakan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Lingua Franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Selepas kedatangan Islam ke Nusantara, bahasa Melayu digunakan meluas sebagai lingua Franca lebih 200 juta penduduk rantau ini. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perantaraan dalam perniagaan, perjanjian dan perundingan, serta bahasa perdagangan Arab, Cina dan India yang datang berdagang di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13. Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara. Kerana bahasa Melayu mudah difahami dan pedagang asing tiada masalah dalam menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Penggunaan bahasa Melayu bukan sekadar terbatas oleh mubalik yang menjalankan dakwah dan guru yang mengajar di sekolah, malah menjadi alat untuk menyampaikan pemikiran intelektual tinggi seperti falsafah teologi dan tasawuf Islam oleh ilmuwan Islam tersohor. Dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, peranan menterjemahkan pemikiran tinggi menjadikan bahasa ini semakin kaya dari segi perbendaharaan dan istilah teknikal, sehingga mampu mengetepikan penguasaan bahasa Jawa yang lebih dipengaruhi oleh seni sastera Hindu.
Faktor kekuatan bahasa Melayu berkait rapat dengan peradaban Islam yang menjadi sebuah tamadun ilmu yang sedia menguasai 3/4 dunia. Ketika itu, sampai ke alam Melayu dan juga maju ke hadapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada pelbagai bidang melalui perantaraan bahasa Arab. Dipengaruhi perbendaharaan bahasa Arab secara tidak langsung meningkatkan keupayaan sebagai bahasa ilmu bersifat antarabangsa, sebagaimana bahasa Arab berperanan mengembangkan pelbagai ilmu dalam tamadun Islam. Bagi menterjemahkan bahasa Melayu dalam bentuk penulisan ialah tulisan Jawi. Peranan asalnya sebagai tulisan yang mampu menyampaikan dan menterjemahkan kandungan makna bahasa Melayu sehingga menjadikan ia juga tulisan Lingua Franca pada suatu ketika dahulu. Ini membuktikan bahawa Jawi juga merupakan tulisan ilmiah yang berwibawa. Kekuatan sesuatu bahasa dalam konteks ilmu juga membuktikan ia mampu menjadi bahasa penyatu masyarakat. Ini jelas tercermin apabila bahasa Melayu menyatukan umat Nusantara. Walaupun rantau ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan suku kaum. Masyarakat di rantau ini mungkin sukar disatukan atas dasar agama dan kaum disebabkan sifatnya yang majmuk akibat proses migrasi dan globalisasi. Namun, faktor bahasa masih mampu menjadi unsur penyatuan jika benar-benar digunakan dengan baik dan berkesan. Kesimpulannya, rekod kecemerlangan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dan bahasa penyatu tidak seharusnya diketepikan. Lebih-lebih lagi apabila penggunaannya diiktiraf Perlembagaan Persekutuan dan diakui sebagai jiwa kepada keutuhan bangsa. Dengan itu, segala usaha memantapkan bahasa Melayu harus didukung oleh semua pihak, termasuk pengukuhan semula tulisan Jawi yang pernah dan masih menjadi penulisan ilmiah berwibawa dalam sistem pendidikan negara.